Antara paparan menarik hari ini. Johor bergolak desak tukar pengerusi, mahu Khalid Samad atau muka baru ganti Aminul Huda. Zahid terbang ke Sabah di tengah ketegangan politik. Cameron Highland aman tanpa ada sebarang langkah jatuhkan kerajaan. Hamzah akui Perikatan Nasional tiada 118 SD Ahli Parlimen. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata dia akan berada di Sabah untuk menyelesaikan ketegangan politik yang dilaporkan berlaku di negeri itu. Zahid berkata kenyataan rasmi mengenai situasi membabitkan UMNO, Warisan Pakatan Harapan dan JRS menjelang Pilihan Raya Negeri Sabah ke-17 akan dikeluarkan di Kota Kinabalu. Flying immediately after this event to Sabah. Then I'm going to issue a good statement in KK by tomorrow. Okay. UMNO Sabah yang diketuai Ahli Parlimen Kinabatangan Bong Mokhtar Radin sebelum ini menyatakan kesediaan untuk bekerjasama dengan Warisan di bawah Presidennya Syafiee Afdal. Kerjasama itu menyaksikan UMNO Sabah dan Warisan menentang JRS yang diketuai Ketua Menteri Sabah selain Parti Komponen Pakatan Harapan. Sebelum ini Syafiee berkata kerjasama antara Warisan dan UMNO boleh dilakukan demi kepentingan semua rakyat Sabah. Begitu juga Bong Mokhtar, bekas timbalan Ketua Menteri Sabah, juga dilaporkan mengakui UMNO tidak mempunyai sebarang halangan untuk bekerjasama dengan Warisan. Kesemua parti itu adalah sebahagian daripada Kerajaan Perpaduan Persekutuan selepas PRU15. JRS dan Warisan tidak mempunyai ahli parlimen yang cukup untuk menggugat pegangan kuasa Kerajaan Persekutuan. Sabah dijadualkan untuk mengadakan Pilihan Raya Negeri tahun depan, walaupun terdapat jangkaan bahawa Haji Jib mungkin akan mengadakan Pilihan Raya tahun ini. Akar Umbi Parti Amanah Negara Negeri Johor telah meluahkan pandangan bahawa sudah tiba masanya untuk Presiden Parti Muhammad Sabu membuat keputusan melantik muka baru bagi menggantikan pengerusi lamanya Aminul Huda Hassan. Dalam satu kenyataan media, Ketua Komunikasi Parti Amanah Seri Gading, Nur Azrin Sakib memaklumkan kawasan itu juga menolak kepimpinan Aminul Huda selepas beberapa alasan kegagalan dari Ahli Parlimen Seri Gading tersebut. Katanya faktor itu dibuat atas alasan dan sebab yang munasabah apabila Parti Amanah di peringkat negeri dilihat semakin tidak mampu berfungsi menyaingi parti-parti lain di negeri ini. Fokus Parti Amanah Johor pada hari ini dilihat pincang selepas kegagalan dalam mempertahankan banyak kerusi dalam Pilihan Raya Negeri Johor 2022 yang lalu. Menurut Nur Azrin lagi, Aminul Huda dilihat terdesak dalam menjayakan usaha mengekalkan kuasa sebagai pengerusi di Johor. Beliau menyatakan walaupun Parti Amanah Johor telah berjaya meraih kemenangan dalam Pilihan Raya Kecil Don Simpan Jeram dan Parlimen Pulai, namun ia tidak memadai bagi menzahirkan gerak kerja yang berkesan bagi pengurusan parti di negeri itu. Katanya selain itu, walaupun Parti Amanah dapat mengekalkan 2 kerusi di Don Simpan Jeram dan Parlimen Pulai dalam PRK September lalu, namun keberlangsungan arahan serta gerak kerja parti sudah dilihat ketinggalan. Sehubungan dengan itu, pihak kami mencadangkan agar diberi peluang kepada muka baru yang berkemampuan serta lebih muda bagi seiring dengan kehendak rakyat di negeri ini. Untuk rekod bagi jawatan pengurusi negeri, Parti Amanah telah meletakkan kaedah baru yang membuatkan mutlak pelantikannya hanya melalui Presiden Parti sahaja. Desas-desus semakin kuat menyatakan pengurusi Parti Amanah Johor, Aminul Huda Hassan bakal disingkirkan dari jawatan yang disandang selama ini. Namun timbul pula pelbagai persoalan berkenaan dengan pengganti bagi mengisi kekosongan jawatan berkenaan. Dalam beberapa laporan yang diterima, ada beberapa nama yang kuat bagi menggantikan jawatan tertinggi di peringkat negeri di Johor. Antara nama yang disebut kuat bagi menggantikan Ahli Parlimen Seri Gading itu adalah Naib Pengerusi Amanah Negeri itu yang merupakan Ahli Parlimen Pulai, Suhaizan Kayat. Selain itu, nama yang kuat menjadi sebutan di negeri itu adalah Setiausaha Negeri Faizul Saleh untuk mengisi jawatan tersebut. Menurut sumber yang kuat, terdapat cadangan lain yang meminang pemimpin dari peringkat pusat bagi mengetuai amanah di negeri itu. Nama yang disebut kuat adalah pengarah komunikasi parti itu, Khalid Samad, sebagai tokoh yang paling sesuai menggantikan jawatan tersebut. Menurut sumber berkenaan, Khalid Samad dilihat sebagai sosok yang terbaik bagi membawa amanah Johor dalam menyaingi parti-parti lain di negeri itu. Kata sumber berkenaan, memang kami menolak kepimpinan Aminul Huda kerana sudah cukup masa bagi beliau menunjukkan belang sebagai pemimpin yang kini tiba masa untuk memberi laluan kepada yang lain memimpin parti di Johor. Kita tahu ianya keputusan mutlak bagi Presiden, tetapi kita di peringkat kawasan-kawasan juga mempunyai hak untuk memberi cadangan nama dan nama yang bagi kami sesuai adalah Khalid Samad.
Khabar angin yang ditiupkan pimpinan dan penyokong Perikatan Nasional yang mendakwa bakal berlaku perubahan kerajaan persekutuan terus membuktikan gabungan itu tidak dapat menerima hakikat. Naib Presiden Amanah Mahfuz Omar berkata, sikap Perikatan Nasional itu umpama melukut di tepi gantang dengan memberi harapan palsu kepada penyokong mereka sekaligus merugikan negara dan rakyat. Katanya mereka tidak boleh terima hakikat bahawa mereka sudah gagal membentuk kerajaan selepas PRU ke-15, tetapi mereka berikan harapan yang sangat tinggi kepada penyokong dan ahli-ahli parlimen mereka. Jadi bulan demi bulan mereka terus memberi harapan itu, sedangkan mereka sebenarnya memperkecilkan titah duli yang di-Pertuan Agong yang sudah membuat keputusan muktamad, tetapi mereka berlindung di sebalik kononnya dikatakan wujud gerakan dipanggil Langkah Dubai. Mereka terus memberi harapan dengan merasakan bahawa mungkin akan berlaku di penghujung pemerintahan Tuanku yang di-Pertuan Agong ini mungkin baginda akan buat satu keputusan selepas diwawarkan mereka mempunyai sokongan yang cukup. Jadi itu yang berlaku, tak putus-putus beri harapan. Bekas ahli Parlimen Pokok Senat itu berkata demikian ketika ditanya apakah naratif yang dilaksanakan PN susulan khabar angin mengenai akan berlakunya perubahan kerajaan mutakhir ini. Pejabat Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin menafikan kenyataan tulat yang mendakwa Agong telah berkenan menerima menghadap 118 ahli parlimen yang menyokong PN bersama-sama dengan akuan berkanun mereka. Pengarah pilihan raya PM Muhammad Sanusi Makno mengakui mereka sentiasa mencuba untuk menjatuhkan kerajaan sedia ada dan menganggap langkah tersebut seperti menjaringkan gol dalam perlawanan bola sepak. Menteri Besar Kedah itu berkata kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memang boleh ditumbangkan melalui proses demokrasi seperti yang dibenarkan dalam perlembagaan. Merujuk kepada tindakan kerajaan menerima sokongan 5 ahli parlimen PN baru-baru ini, Sanusi berkata langkah tersebut digambarkan sebagai mengikut perlembagaan. Justru katanya tindakan PM menarik sokongan ahli parlimen dari BN dan PH juga boleh dianggap sama. Sementara itu mengulas lanjut, Mahfuz berkata sikap pimpinan PN yang terus-menerus mencetuskan perkara itu turut memberi harapan palsu kepada penyokong mereka dan menimbul persepsi buruk terhadap kerajaan. Katanya sudah setahun mereka gagal dalam usaha untuk jatuhkan kerajaan. Kini sudah masuk tahun baru. Takkan nak wujudkan lagi 1 tahun untuk menampakkan Malaysia dalam krisis. Kalau mereka teruskan lagi selepas gagal di tahun lalu, keadaan ini boleh menjejaskan keyakinan pelabur-pelabur luar yang akan beranggapan apabila kerajaan bertukar, ia akan disusuli dengan perubahan polisi. Jadi saya nasihatkan supaya hentikanlah. Tambahnya sikap pemimpin seperti Sanusi tidak memberi sebarang keuntungan, lebih-lebih lagi sebagai Menteri Besar Kedah yang turut mengharapkan pelabur dari luar. Katanya dia kena ingat sebagai menteri harus melihat kepada soal pelaburan ke Kedah. Kalau duduk mencetuskan krisis berterusan, dia akan rugi. Bukan negara sahaja, bahkan negeri Kedah. Yang rugi rakyat Kedah juga. Pejabat Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin menafikan kenyataan tular yang mendakwa Yang di-Pertuan Agong telah berkenan menerima menghadap 118 ahli parlimen yang menyokong Perikatan Nasional bersama-sama dengan akuan berkanun mereka. Katanya ini berita palsu. Kenyataan yang kini disangkal itu yang didakwa beredar di kumpulan WhatsApp juga menyebut PM menjunjung kasih kepada Agong dalam usaha pembangkang menyelamatkan negara. Ia juga berkata PN yakin perkara berkaitan pembentukan pentadbiran baru akan dimuktamadkan selepas menghadap Agong. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Lokman Adam juga menafikan dakwaan penulis blog kontroversi Raja Petra Kamarudin bahawa pembangkang telah memperoleh 120 akuan berkanun melalui Langkah Dubai untuk menggulingkan kerajaan perpaduan. Dalam perkembangan berkaitan, Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar bertitah baginda tidak akan menerima menghadap sehingga baginda mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertuan Agong pada 31 Januari depan. Baginda bertitah ini melainkan majlis yang telah ditetapkan serta sesi mingguan bersama Menteri Besar Johor serta kerajaan negeri. Titah baginda bermula sekarang sehingga saya mengangkat sumpah jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong, saya tidak akan menerima apa-apa permohonan untuk menghadap. Dalam tempoh berkenaan, saya ingin meluangkan masa berkualiti bersama keluarga sebelum menjalankan amanah dan tanggungjawab yang cukup besar. Naib Presiden UMNO Wan Rosli Wan Ismail menafikan dakwaan dibuat penulis blog Raja Petra yang mengatakan semua ahli parlimen BN diarahkan berkumpul di Cameron Highland di Pahang. Dia menyifatkan fitnah itu hanya untuk menambahkan lagi sensasi berkaitan Langkah Dubai. Menteri Besar Pahang itu juga berkata bahawa dakwaan itu dibuat oleh seorang penulis blog yang mengabadikan diri di luar negara kerana takut diambil tindakan atas fitnah yang dibuat hampir setiap hari. Katanya, maka saya menasihatkan rakyat Malaysia tidak percaya dengan fitnah murahan seperti ini. UMNO akan terus menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdul Ahmad Shah yang menggunakan wewenang baginda mencadangkan agar kerajaan perpaduan ini ditubuhkan. Fokus yang tumpah sepenuhnya akan diberikan kepada negara dan rakyat, bukan bermain politik murahan yang merugikan. Pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zaid Hamidi dan Wan Rusdi berada di Cameron Highland bagi melakukan lawatan pasca bencana di kampung orang asli Sungai Ruil dekat Cameron Highland susulan kejadian tanah runtuh pada Oktober tahun lalu.
Ia kemudiannya disusuli program jelajah akar umbi Presiden UMNO bersama UMNO bahagian kamera highlight. Program itu dihadiri pimpinan UMNO di peringkat bahagian dan negeri. Raja Petra melalui video dimuat naik di blog kendaliannya mendakwa 30 ahli Parlimen BN dititahkan ke kamera highlight bagi mengadakan pertemuan dengan Ahmad Zahid. Dia juga mendakwa akuan bersumpah oleh 120 ahli Parlimen sudah dihantar kepada Sultan Abdullah pada Isnin lalu. Namun dakwaan Raja Petra itu disanggah Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Lokman Adam. Lokman juga berkata Raja Petra sendiri membuat dakwaan bercanggah berkenaan perkara itu. Katanya pada 5 Januari lalu, Raja Petra sendiri telah membongkarkan calon Perdana Menteri Langkah Dubai adalah timbalan Presiden UMNO Muhammad Hasan. Keesokannya, Raja Petra pula membongkarkan langkah ini memiliki 3 calon lain iaitu bekas Naib Presiden UMNO Syamsuddin Hussein, Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsudin Mokhtar dan Presiden Bersatu Media Yassin. Raja Petra sendiri menipu Raja Petra. Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Muhammad Sanusi Makno ketika ditemui media di Kuala Nerang, Kedah dilaporkan berkata PN sudah mempunyai jumlah SD mencukupi untuk menumbangkan kerajaan perpaduan. Menteri Besar Kedah itu bagaimanapun tidak memaklumkan secara terperinci termasuk mengenai jumlah SD yang diperolehi. Sekian berita terkini di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Yanan TV. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.